Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita sudah berada di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratum ma bainahun izajtunibal kabair." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jumaat hingga ke Jumaat, Ramadan hingga ke Ramadan adalah penghapus dosa di antara keduanya selagi mana seseorang itu tidak melakukan dosa-dosa besar. Oleh kerana itu, peluang kita berada di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini, kita usaha sedaya upaya kita untuk menjauhi dosa-dosa besar dan kita meninggalkannya. Kerana apa? Kerana di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini, kita memohon keampunan daripada Allah. Kita mengharapkan maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan para pendengar yang dimuliakan, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Kadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-19. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-29 dan ke-30 surah Hud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi la as'alukum alaihi malan in ajriya illa 'ala Allah. Wa ma ana bitaridil ladzina amanu. Innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun. Wa ya qaumi man yansuruni minallahi in tarattuhum afala tazakkarun. Dan wahai kaumku, aku tidak meminta harta kepadamu sebagai balasan atas seruanku. Balasanku hanyalah daripada Allah dan aku tidak akan sekali-kali mengusir orang yang telah beriman. Sesungguhnya mereka akan bertemu dengan Tuhannya dan sebaliknya aku memandangmu sebagai kaum yang bodoh. Dan wahai kaumku, siapakah yang akan menolongku daripada azab Allah jika aku mengusir mereka? Tidakkah kamu mengambil pengajaran? Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa ayat ini menerangkan tentang bantahan Nabi Nuh terhadap tuduhan kaumnya yang menyatakan bahawa baginda berbohong, menginginkan kekayaan dan kekuasaan kaumnya. Baginda membantah mereka yang menghina pengikut-pengikutnya hanya kerana miskin dan tidak akan sekali-kali mengusir orang yang telah beriman itu, walaupun iman mereka belum mantap. Oleh kerana itu, ayat ini menggunakan perkataan alladzina amanu, bukan al-mu'minun, kerana keimanan mereka yang belum mantap atau mereka mempunyai motivasi tersendiri untuk mengikuti Nabi Nuh. Walaupun begitu,
mereka pasti akan bertemu dengan Tuhannya pada hari kebangkitan nanti, di mana semua makhluk akan kembali kepada Allah, dan ketika itu mereka akan memperoleh balasan dan ganjaran atas niat dan amalan mereka. Nabi Nuh AS tidak dapat menilai kaumnya sebagai orang yang bijaksana, akan tetapi memandang mereka sebagai orang yang menolak kerasulannya dan menghina orang yang lemah dan miskin, serta menuduh dengan pelbagai tuduhan palsu. Mereka diklasifikasikan sebagai kaum yang bodoh atas sikap mereka yang seperti orang bodoh kerana tidak mengetahui bahawa terdapatnya hari kebangkitan dan keperluan nilai-nilai ilahiyah yang harus dipercayai untuk menentukan kemuliaan seseorang dan membezakannya dengan insan yang lain, bukan kerana kedudukan sosial atau banyaknya harta dan pangkat. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab menjelaskan bahawa Nabi Nuh AS meminta mereka yang menghina kaum lemah dan memintanya mengusir mereka untuk berfikir bahawa siapakah yang akan menolongnya dan menghalangi seksa dan azab dari Allah yang sangat pedih seksanya. Seandainya baginda mengikuti cadangan mereka untuk mengusir kaum yang lemah itu, kerana keadaan itu termasuk di dalam penganiayaan dan kedurhakaan. Sekiranya mereka diusir, mereka boleh mengadu tindakan baginda kepada Allah, atau sebaliknya mereka tidak mengadu. Allah pasti mengetahui sehingga baginda terancam untuk dijatuhi hukuman oleh Allah. Allah yang Maha Adil pasti membela mereka yang teraniaya dan menghukum orang yang menganiaya dan derhaka. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab turut mengatakan bahawa jawapan Nabi Nuh yang menafikan permintaan harta dan hanya mengharapkan balasan pahala dari Allah menunjukkan bahawa tugas sebagai Rasul yang mulia itu sama sekali tidak mengharapkan harta daripada siapa pun, termasuk balasan Allah yang tidak dipohonnya. Secara tegas, perkataan ajrun atau balasan itu boleh dikatakan mencakupi harta, tetapi Nabi yang mulia itu tidak menyebutnya dan hanya menyerahkan kepada Allah balasan yang akan diberikannya kepada baginda kerana limpahan rahmat dan kenikmatan rohani jauh lebih baik dari limpahan harta benda atau kenikmatan material. Pengharapan untuk memperoleh balasan Allah mengisyaratkan bahawa apa yang baginda lakukan adalah sesuatu yang bermanfaat kerana tiada balasan yang diharapkan kecuali atas perbuatan yang bermanfaat, sekaligus mengisyaratkan bahawa sebenarnya kaumnya lah yang seharusnya memberikan baginda sesuatu kerana mereka memperoleh manfaat dari ajakan dan bimbingan Nabi Nuh. Namun demikian, baginda tidak menuntutnya. Sidang pendengar yang dimuliakan, Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqui menerusi kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-29 dan 30 surah Hud ini dengan menyatakan bahawa ayat ini menerangkan tentang semua Rasul Allah itu hanya mengharapkan upah dari Allah, seperti mana yang dikatakan juga oleh Nabi Hud, Saleh, Shu'aib dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah urusan Nabi Nuh dan tidak layak baginda melakukan apa yang dimintakan itu, iaitu mengusir orang beriman sama ada yang kaya ataupun yang miskin, kerana pandangan rendah mereka itu. Nabi Nuh memuliakan mereka kerana mereka telah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nabi Nuh tidak akan mengusir pengikutnya kerana mereka akan bertemu Tuhan untuk diperhitungkan segala amalan mereka. Akan tetapi Nabi Nuh melihat kaumnya sebagai kaum yang tidak mengetahui hakikat sesuatu yang menyebabkan sebahagian manusia memperoleh keistimewaan di antara satu sama lain. Dan mereka menyangka bahawa keistimewaan itu adalah harta dan kedudukan semata-mata. Tidak ada seorang pun yang dapat menghalang seksaan Allah. Mengusir adalah suatu kezaliman besar yang boleh mendapatkan seksa yang berat, walau siapa pun yang melakukan itu. Ini juga menunjukkan ketegasan Nabi Nuh AS terhadap para pemuka, pembesar kaumnya yang meminta supaya mengusir orang beriman yang dipandang rendah oleh mereka itu untuk tidak didudukkan bersama-sama dengan para pemuka dan pembesar kaumnya. Manakala Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar, ketika mentafsirkan ayat ke-29 dan 30 surah Hud dengan menyatakan bahawa
nasib orang yang menjadi penyambut waris Nabi-Nabi seperti ahli dakwah, penyampai kebenaran. Kemudian seruan mereka itu disampaikan kepada orang kaya, orang berpangkat, orang yang berkedudukan penting. Lalu dihukumnya seruan itu dengan persangkaan yang buruk kerana penyampai kebenaran dan ahli dakwah itu biasanya hidup miskin dan disangka hendak mengemis dan mengharapkan harta daripadanya. Ayat ini ditafsirkan oleh Al-Qashani bermaksud, kamu telah biasa memandang segala perjuangan menjadi mata pencarian. Padahal bukan itu yang aku minta dari kamu. Kalau kamu mendakwakan bahawa kamu adalah orang yang berfikiran mendalam, nescaya kamu tidak akan menyangka orang begitu. Allah yang memerintahkan untuk menyampaikan kebenaran ini dan Allah pula yang menjamin hidupku. Urusan ini tidak ada hubungan dengan upah-mengupah. Hamka menafsirkan lagi bahawa mereka merasakan diri mereka istimewa kerana mereka berpangkat, berharta dan berpengaruh. Asalkan mereka diistimewakan, mereka akan membayar seperti mana yang masih mengalir ke dalam zaman moden kita ini. Manusia dihargai bukan kerana penderitaannya, bukan kerana cita-citanya, bukan kerana budi pekertinya, tetapi kedudukan dan harta. Tetapi Nabi Nuh AS telah memberikan kata tegas tidak akan mengusir orang yang beriman kerana hubungan Nabi Nuh dengan mereka bukanlah hubungan harta semata-mata. Meskipun orang yang beriman itu miskin, tidak memberikan harta apa-apa kepada Nabi Nuh, mereka itu lebih utama bagi Nabi Nuh AS daripada orang menilai pendirian manusia dengan harta. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-29 dan 30 surah Hud menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-29 dan 30 surah ini menjelaskan bahawa bagi sesiapa yang berdakwah dan mengajak kepada kebenaran agama Islam, maka tidak seharusnya mereka itu mengharapkan balasan harta daripada manusia kerana balasan yang setimpal hanyalah daripada Allah semata-mata. Mengajar agama adalah seperti jihad fisabilillah dan balasan kepada jihad fisabilillah adalah surga. Ini bermakna upah kepada mereka yang mengajar agama itu sebenarnya sudah ada dan upah itu tidak ada bandingan lagi kerana ianya adalah surga yang kekal di dalamnya. Berkaitan isu yang tular berkaitan belajar Al-Quran di dalam jet persendirian dengan harga yang tinggi perlu diperhalusi semula. Sekiranya benar, maka hendaklah tidak menjadikan agama atau mengambil upah yang tinggi itu sebagai usul atau tujuan utama perniagaan dan lari daripada tujuan asal. Ini kerana ia akan menimbulkan fitnah terhadap agama dan juga orang yang mengajar agama itu sendiri. Walau bagaimanapun, jika tujuan asal adalah penyewaan jet, tetapi disertakan pakej pengajian Al-Quran secara percuma di dalamnya, maka ini dibolehkan. Jika kita melihat situasi masyarakat pada hari ini, terdapat sesetengah ustaz-ustaz ataupun pendakwah-pendakwah meminta atau menetapkan upah yang perlu dibayar. Namun begitu, bagi menampung kos-kos pengajian seperti usaha, pengangkutan dan masa yang ditanggung oleh guru tersebut, dibolehkan untuk mengambil upah. Hal ini bersesuaian dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Mu'minun ayat ke-72. Am tas'aluhum kharajan fa kharaju rabbika khair wa huwa khairur raziqin. Atau adakah mereka menolak seruanmu itu kerana engkau meminta kepada mereka suatu pemberian sebagai hasil pendapatan seruanmu? Ini pun tidak, kerana engkau percaya pemberian Tuhanmu lebih baik dan dialah jua sebaik-baik pemberi rezeki. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ke-29 dan 30 surah Hud ini ialah pertama, setiap Muslim hendaklah mengambil pengajaran bahawa kita perlu berwaspada apabila menjadikan agama sebagai satu-satunya punca pendapatan dalam mencari rezeki. Kedua, umat Islam hendaklah sentiasa mempelajari dan mengajarkan agama bagi sesiapa yang mampu tanpa mengira pangkat dan harta. Ketiga, sebagai Muslim, kita hendaklah menjadikan panduan terhadap isi kandungan Al-Quran untuk diamalkan dalam kehidupan kita. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini.
Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.